Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kuliah pagi kita pada ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Musnad bin Awal bagi menggantikan Ustaz Anwar bin Qawi pada tidak dapat hadir hari ini. Dengan hormatnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan pengurusi masjid lama kita dan juga ahli jawatan kuasanya. Tok Iman muda gitu, merdu suaranya. Cuma batuk-batuk sikit. Tadinya tak apalah. Tok Bila dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama-tamanya saya ingin mengajak sebagaimana yang sentiasa disebut pada awalnya pembuka bicara oleh mana-mana pun, sama ada Tok Khatib di atas mimbar, pengurusi majlis, pentazkirah ustaz, dalam setiap majlis dia akan sebut alhamdulillah ataupun marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ataupun seumpamanya. Perkara tersebut sebenarnya diulang-ulang oleh kita. Tiap kali majlis memang gitulah, semua-semuanya dengar. Benda berulang. Kadang-kadang bulan ni cemuh pedak ataupun seumpamanya lah. Kita bila Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara yang berulang tu, antaranya lah fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Kerana di antara peringatan itu adalah merupakan perkara yang berulang pun. Peringatan dulu je. Dek jangan main. Papa main pula. Papa main muk ni. Awak jangan. Bila kita sebut main lah tu, maksudnya bukan main. Larang juga tu. Muk kita. Cuma nada lagu lain. Main lah. Main adik, main ya. Lain nada tu. Kita sebut sama-sama. Macam ke kita ni lah orang azan, Allahu Akbar. Allah puasa tunggu tu, masa tu. Bila orang bang masuk waktu pak dah mulut tu. Tahu? Bila orang azan. Awak dah tahu kadang-kadang. Tak apa tahu dah. Tahu? Tak ingat. Bila orang azan Allahu Akbar, awak ingat maknanya masuk dah waktu, masuk waktu. Padahal dalam kalimah azan itu disebut hayya 'alas salah. Mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan tu. Hayya 'alas salah tu, mari sembahyang. Dah awak orang bang kat mana?
Kada kapan tiap kali maknanya nak mayam bang rumah. Tiap kali masuk waktu bang dulu baru nak mayam rumah. Takut rumah sengit dah. Mari Allah Akbar. Kau main kuat. Masa tu bakali baru bang. Tak ada. Jarang doa. Kali tu anak balik kali bang abang ataupun alung di rumah. Mana ada orang azan. Padahal orang azan tiap-tiap kali azan semua tu. Mari semayang. Dah mu? Awak orang bang tu bang kat mana? Mari semayang tu mari kat mana? Ni kadang-kadang benda hak dulu je. Awak tengok nah. Bismillahirrahmanirrahim. Awak baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pula Ar-Rahmanirrahim. Duk dulu je. Macam ke no, kita sebut dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra pula. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allam. Ila akhir ayat. Dua kali diulang. Diulang semua. Sebab kita kadang-kadang bila kita semayang wokong sujud subhana rabb mampu juga, dah ingat juga, lupa juga. Sebab tu wahyu yang pertama sudah membayangkan kepada kita. Kita manusia yang lemah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Kena ulang. Baguslah. Sebab tadi fazakir inna zikra. Begitu sebab awak ni Allahu Akbar. Pak kesuk tu. Dia ulang Allahu Akbar. Macam mana? Muka takbir tu ego semati dah nak rokok nak sujud. Baca ni Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kita tak mampu panggil mana nak berdiri tu. Siapa agak 40 tahun tak tahu. Awak nak sujud 15 jam. Tak ada. Kita nak merok kucing kau. Dah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, yang berkuasa di atas segala. Dah mu Allah Maha Besar, mu dah tinggi. Nak sombong lagi. Dulu kita ayat ada bila Allahu Akbar tu cakrawala Allah ini meliputi segalanya yang ada di langit, siap belaka dah syurga pahala, syurga neraka tu. Siap dah. Bila dia takbir Allahu Akbar selendar tangan tu. Besarnya kerajaan Allah. Diulang kita tu dengan bacaan Allahu Akbar. Siapa lagak duduk kedas sembang lagi. Awak tiap kali semayang Allahu Akbar. Nah, Imam Syafi'i yang dikatakan 2 kali sehari khatam Quran. Awak kita nak banding dengan Imam Syafi'i kita ni jauh dah. Cuma Imam Syafi'i tanya dah apa tulis je baca. Ilmu masuk dah baca tulis je. Kalau kita kau pandaku tak jawab. Tapi Imam Syafi'i tak gitu. Bila ditanya dia kata, saya baca tiap kali baca mari semua lain, ilmu lain. Ada semua siapa? Tak ada Quran Allah. Siapa kesuk tu? Ilmunya tidak akan putus-putus. Awak kita tafsir tafsir. Ilmu itu luas, terutama sekali dalam Quran. Kita kalau kita Fatihah ingat lagi, Qul Wallah ingat lagi, Quraisy. Tak imam baca tadi. Al-Maun tak imam baca, boleh lagilah. Mari lam yakunil ladzi lam yakunil ladzi manin. Duk mikir dah makna apa? Quran 30 juzuk tu. Jangan sikit. Kita takat kita maknanya lagu mana begitulah keadaannya. Kita semayang dalam bahasa Arab. Fatihah Quran wajib dibaca. Diulang-ulang. Sebab kita kadang-kadang dengan Quran subhanallah jauh dah lalu dengan Quran. Kitanya yang Allah tetapkan bagi kita memang semayang maksud mati. Ini sama. Di Mekah
Seumur hidup sekali je. Puasa bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, tak puasa dah. Tak diwajibkan. Sunat betul lah. Cuma ni semayang ni kenapa pagi tuma no? Diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita sebut dah, antaranya supaya kita memahami kedudukan solat yang kita dirikan itu penuh dengan peraturan dia. Allah nak mengajar kepada kita, bila kita mendirikan semayang, artinya di sana setiap perkara itu mesti ada aturannya. Cek so semua sekali. Awak nah, kita baca alhamdulillah. Wadduha itulah kita duk baca sama-sama. Baca sama wadduha. Kita sembahyang duha gitu. Wadduha kita baca tu di sana disebut silapnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Allah kamu ucapkan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ucapkan. Kerana nikmat itu kadang-kadang dengan tutur bicara lidah kita. Awak baca alhamdulillah tu. Selepas bismillah tu. Alhamdulillah itu ucapan. Kadang-kadang dengan hati percaya sepenuhnya semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat awak kena ingat Tuhan beri maksud. Tengok tak dunia ya, dah. Siapa dalam syurga nu nak minta napa dalam syurga nu. Siapa lagak kesuk tak ada penyudahan. Awak bila Allah melahirkan kita hidup dalam muka bumi ni, dulu kita royak maknanya hakikat sebenar betul lah kita duduk atas muka bumi ni mati bersama sekali, tapi bila kita hidup khalidina fiha abada. Masuk syurga kekal abadi selama-lamanya. Nikmat pak kena besuk. Tak ada penyudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya Tuhan sebut dah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu ingin menghitung nikmat Allah tidak terbilang banyak. Nak bilang lah ke mana pakenung awak. Pakenung. Duk kekal dah duduk dalam sana. Sebab dulu kita boyak bahawa kita orang Islam jadi pilih istimewanya secara percuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boyak dah hari itu innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad tidak boleh beri petunjuk hidayah Islam kepada orang yang engkau kasihi. Abu Talib ngeping ajak suruh masuk Islam ngucap. Kemudian walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memilih sesiapa sahaja yang dikehendaki. Awak ke Cina mana boleh mayabang nak masuk syurga lagu mana? Awak kena mengucap dulu. Sebab tu ucapan awak asyhadu alla tu diucapkan setiap kali sembahyang pun diajar. Asyhadu alla ilaha illallah diajar untuk mengertinya kita sebagai orang Islam. Tiap kali Tuhan ajar sembahyang angkat tangan. Cuma kadang-kadang angkat tangan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan turun dah. Kadang-kadang nak pelak tu royak aja. Cumanya bila kita sebut antara kalimah syahadat tu termasuk di dalamnya la ilaha illallah. Nabi sebut jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Setiap kali sembahyang diajar. Artinya kita mesti ada perubahan, peningkatan iman kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Awak ni tahun baru nak habis dah, tak apalah. Tahun Masih, tahun Hijrah 2 kali sambut. Kadang-kadang orang jangan tekangan. Dah ustaz apa dah sekolah tahun Hijrah. Kita mesti ikut orang itu. Dah nak kalau diri wah gitu. Jangan teruk orang. Semua orang kalau tahun Masih start ni. Jadi kita 2 kali untung kau sambut tahun baru. Cuma bila kita ni berada di tahun baru, tak kira lah hijrah ke ni ke, kena ada sifat untuk merubah diri ataupun melakukan perubahan daripada yang baik kepada yang lebih baik. Dah rupanya jangan begitu lah.
Oh, dak pahuan ni dah. Wah, mah dak pahuan ni. Apa mengingat yang hidup dalam muka bumi setakat tu je dah. Kalau kita dengar cakap anyo-anyo. Ada gini dah kita. Ada gitu lagu mana dah tahu. Mayang-mayang. Oh, bang. Lepas tu awak nak hijrah. Pasal apa makna Sayyidina Umar letak tu daripada banyak-banyak cadangan para sahabat semua nak hijrah juga untuk dijadikan takwim umat Islam. Apa gitu mana? Hijrah tu maksudnya pindah, mutukarkan daripada orang molek pada orang molek. Hak baik pada lebih baik gitu. Hijrah. Kemudian la ilaha illallah ni. Tahun baru juga. Bab tahun baru ingat ke budak sekolah, budak je lah sekolah. Pasal apa budak sekolah? Memang dia kena sekolah. Dah orang lain? Tengok ni. Budak kecil, baji ni Islam. Islam jangan orang panggil ikut pada kita berdoa gitu. Tak. Bukan pada kita Islam. Awak bayi hok kecil tu baru lahir, kena azam, kena bang. Bagi tu budak tu mana kerti masa? Kecil tu beg tu kena azam, nangis je mana. Mana kerti dah kerti. Kita azam, kita bang. Biasa-biasa je tak bang azam. Betul. Tapi antara kelebihannya yang disebut ialah terhindarnya budak tersebut daripada gangguan syaitan. Dah nak mendiri. Awak siapa ni hak lagi ni? Nabi sebut, "Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah." Kamu ajarkan talqin. Kamu ajarkan mereka yang nak mati nazak tu. Nazak pun ajar lagi ngajar ngucap la ilaha illallah. Bagi tu mana? Hak kecil tu pun kena ajar. Hak nak mati dah dia berat nana tau. Nasuk tau. Ajar ngucap. Bagi tu belajar. Sebab ilmu mesti sebab lah. Iqra bismi rabbikal ladzi, wahyu yang pertama tu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ilmu kan sebagai ilmu. Iqra bacalah. Bismi rabbikal ladzi. Kita baca bismillah. Bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhan engkau. Ilmu daripada Allah. Tuntutan kita manusia kita baca tu iyyaka na'budu, diulang-ulang iyyaka na'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiap-tiap kali kita sembahyang, konsepnya bila kita beribadah tersebut, antaranya sembahyang awak bila disebut alhamdulillah tadi, kemudian lagi alhamdulillah betul dah. Lepas pada ihdinas sirat tu, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka. Rupa-rupanya termasuk juga kita. Kita dah baca. Baik. Ayat lain Tuhan sebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku. Mana nak tahu? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam menjadi agama anutan bagi kamu. Jangan ni sebut tu nikmat tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, antara yang paling besar nikmat iman dan nikmat Islam. Ayat lain lagi Tuhan sebut, biasa kita dengar atas mimbar ataupun seumpamanya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum ila akhir ayat. Ingatlah ketika mana nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, artinya wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ni kita ni. Kita kalaulah diperingatkan seumpama tu,
Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. 3 perkara yang tidak boleh bercerai tangga. Artinya kena letak diri kita ni dalam keadaan kita ni berpegang kepada Islam. Semua hidup. Aturan nah, aturan. Awak kadang-kadang makan tak bismillah, Tuhan tak terima. Duduk ni iktikaf, tak niat, Tuhan tak terima. Wala tamutun, niat biasa semua dah kita dengar. Kadang-kadang tok khotib baca ayat tu. Ataupun watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya kita kena letak diri kita selaras dengan kehidupan kita tu aturan Allah, Islam. Dulu kita ayat ada Islam, maksudnya inna dina indallahil Islam, menyerah diri pada Allah. Ad-din artinya cara hidup. Sesungguhnya ad-din, cara hidup di sisi Allah ialah Islam. Awak baca tu nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi kita nak sebut tu. Bismillahirrahmanirrahim, diulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab ada manusia ni dia kata, no, hidup ada dah, habis gitu je bila mati. Tuhan nak panggil, Tuhan hidup balik ni. Tuhan sebut lepas tu, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kiamat. Maksud dia. Tapi ad-din tu macam sana lah, asalnya agama. Sebab di hari akhirat nanti agama sahaja yang diterima oleh Allah. Tuhan sebut dulu lagi. Nak kata maknanya mu mati sampai situ je kok mu. Dulu tak ada betul, lepas tu ada. Temu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni. Kayak kita hidup balik tu. Pada mati tu. Meninggal dunia. Kita sebut meninggal dunia tu pun pada faham kok. Meninggal dunia. Dunia je. Dulu kita duduk perut mak. Nak masuk mulut perut mak. Tak boleh. Dah kita tinggal lah jadi mak kita. Perut mak tu. Begitu. Hidup lah. Begitu. Hanya orang panggil perjalanannya. Sebab kita royak dah. Nah, awak beri salam ke Nabi. Assalamualaikum. Nabi jawab. Awak baca tu. Rabbil alamin. Alamin. Tuhan sekalian alam. Rabbi tu pun kita sebut tadi bila iyyaka na'budu. Rabbi. Allah tu Allah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah maksudnya Tuhan yang wajib disembah dan tidak boleh disembah malaikat Allah. Allah. Rabbi artinya Tuhan yang memelihara kita, yang menciptakan kita, memeliharakan kita, mencukupkan kita sampai ke su. Rabbi alamin. Seluruh alam, start daripada alam mana semuanya sampai ke su alam. Bila disebut perkara tersebut, iaitu apabila kita membaca iyyaka na'budu, awak ni contoh mudah, iaitu kepada engkau kami sembah, di mana manusia diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ni sebahagian je daripada kewujudan kita di atas muka bumi. Sebahagiannya Tuhan sebut ialah untuk menjadi hamba Allah. Cumanya jika kita memahami antara konsep ibadah tersebut, contoh kita buat mudah. Ada ayah, ada anak. Seorang lagi ayah juga ada anak. Ayah yang pertama, ada anak ni, dia beri anak makan, minum, sekolah dan seumpamanya, dia cara belaka. Ni kau kahwin pun, ayah kau cara gitu. Baik, seorang lagi ada anak. Lok mu nak pergi ngopok orang, mu nak mengkadagoh apa, kok nak mana balik. Sebab awak ni, bila Allah ciptakan kita kemudian meletakkan kita dengan ibadah, mengabdikan diri pada Allah dengan ibadah. Maknanya Allah tak saja menciptakan, mana boleh. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, Tuhan beritahu dah. Adakah kamu mengira bahawa kami menciptakan manusia ni sia-sia dah pada satu dah? Ada tanggungjawab dia. Salah satunya beribadah. Cuma bila kita beribadah ni, sebab Tuhan sebut innaha lakabiratun wa innaha lakabiratun illa 'alal khashis. Mayang berat. Berapa orang je kalau yang dipilih Allah ni, maknanya nak mari sejid surah Balad. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashis.
Sesungguhnya semayang berat. Ada syarat dia nak diterima. Ada perkara. Semayang, dah ambil air semayang mana boleh. Kena ada cukup lekat. Kemudian illa al-khashiin, malaikat ke atas orang yang reti. Khusyuk ni dia fokus. Pandai. Tok Imam baca kau tadi. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahum. Fawail itu celaka, neraka win. Bagi orang yang semayang, tapi semayangnya sahun, lalai. Ia wasa nak mayang, wasa tak ambuh, baik dah mayang. Wasa nak mari mayang jemaah. Tak nak mayang sekarang. Dulu itu ayat dah. Awak di rumah pakai sekerat ni, awak panggil kat pinggang ni. Di rumah, mak dah marah, ayah dah marah, kadang-kadang puang dia dah marah. Dah baik warna baju tu, susah dah cara. Kita marah pula. Cuma awak bila nak mari sejik surah balad, hati lagu tu. Kat tangga tu orang tanya dah. Pak Mak, mana orang baik hari ni? Slow. Jakoh lagi. Mung ni, mana? Bila dah cabut dah tak mung. Tu kerah tu. Maknanya dah tak apa. Nak dah. Dah tak ada orang. Pakai baju, pakai kain setara tu nak mari sembahyang sama kita. Ada. Tak pernah ayat ada. Ada buat taipung dah tu. Taipung gitu itunya. Bila ibadah yang kita lakukan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu antaranya apabila Allah menentukan perkara tersebut, awak syurga Allah. Ibadah itulah bila kita lakukan, contohnya orang tu dia kerja sikit nak banyak, tak boleh. Akal kita tak boleh nak terima. Kerja sikit nak banyak. Lagu mana lalu contoh lain-lain. Ikutlah napa-napa pun. Bos kerja sehari berapa jam, nak 8 jam, nak biti 10,000. Lama gaji. Tak nak sabar. Sebab Allah ni antaranya. Memberikan balasan syurga Allah bertikat-tikat, bertimbung-timbung. Pilih dengan amalan. Sebab Tuhan kata pastabikul khairat, antaranya kejarlah, berlumba-lumba, bukan kejar saja, berlumba-lumba mencari kebaikan. Sebab balasan tak sia-sia Tuhan buat. Walaupun kita tahu memang betul dengan amalan. Dengan amalan maknanya masuk syurga dengan rahmat Allah. Amalan. Tapi awak dah ada sembahyang, Tuhan nak rahmat lagu mana? Nak terima lagu mana? Nak dapat rahmat lagu mana? Dah sembahyang. Seumpamanya. Begitu. Maknanya amal ibadah itu memang Tuhan wajibkan sembahyang. Bagi tumma kerana kepentingan tersebut kembali kepada kita juga. Fa innama yashkuru li nafsi. Tuhan kata, mu bersyukur boleh ke mu? Tuhan ada tak ada masalah. Tuhan sebut tu, wala in syakartum la azidannakum. Jika sekiranya kamu bersyukur akan ditambah lagi. Lalu buat contoh mudah, ayah bangun pagi, tengok kereta kilat, panggil tok puan je. I love you yang darling. Allah babak juga dia ni. Marah. Mereka dah tahu. Pasal apa love you pagi, tok puan tanya, tok lelaki ayat ni tengok nu kilat kereta tu. Bukan kereta tu. Silap tu. Anak go, ada kok lain go. Bukan. Kok anak hujung usu. Bila tahu ambil tahu. 50 ya, 10 ya dah jadi 50 ya. Dah tengok kilat. Tu manusia biasa. Anggora sat ni lah. Contoh. Bila kita bersyukur Tuhan tambah. Cuma nyok sani tu. Tak selagi. Wala in kafartun inna azabi lasyadid. Jika sekiranya engkau kufur, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Seperti mana Tuhan sebut juga ayat lain contohnya lebih kurang. Lebih kurang. Iaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan dengan sesungguhnya Allah menciptakan manusia
sempurna, comel, molek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia paling comel. Awak dah minta maaf nak lawan dengan orang nak banding dengan malaikat. Malaikat jasad tak ada, nafsu tak ada. Betul malaikat makhluk terbaik. Tapi inni jahilun fil ardi khalifah. Tuhan kata. Istihar pula depan malaikat. Sesungguhnya aku jadikan manusia ini untuk menjadi khalifah. Antara maksudnya iaitu mereka yang menduduki bumi ini dengan aturannya. Awak nak apa? Semua sekali mesti dengan aturannya. Ini di antara tanggungjawab ataupun peranan manusia. Tadi ibadah, ini khalifah. Begitu. Cuma summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkannya ke tempat yang paling bawah, dihina, diseksa di sisi Allah. Sebab tidak mahu melaksanakan kewajipannya sebagai manusia yang selayaknya yang diciptakan oleh Allah, yang mesti menurut segala aturannya. Hak tadi bila tu imam baca, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, sebut dosa ni sikit. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Takwa. Kita faham takwa kadang-kadang guna. Tuhan sebut inna akramakum indallahi atqakum. Betul Tuhan sebut. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Dah? Sebut gitu? Sebut je lah. Sebab kita faham kadang-kadang takwa untuk individu je. Contoh mudah. Tok Imam seorang je. Dia tukar bank, tukar azam, tukar komak. Tok Imam dia je. Makmum tak ada seorang. Lama gitu. Dan dia je Tok Imam yang bertakwanya. Contoh lain. Jangan marah. Ayah mak anu. Ayah kita buat ada takwa. Mak basuh masuk takwa lah kita tahu. Kau basuh hati. Anak ramah. Takwa itu dah takwa itu mudah. Rekah. Ayah dah takwa. Macam mana ayah yang tak takwa tu, kemungkinan dia ambil mananya barang baik kodak. Harap tak kira. Lepas tu nak balik rumah makan kanak bini. Lagu mana? Betul lah. Inna akramakum tu. Ayatnya di sana Tuhan sebut dah, kita pun baca dulu. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik pada 1000 bulan. Dah dengar gitu lah. Carilah malam Lailatul Qadar tu macam kita lah. Baca hadis. Salatul jamaah afdal min salatil fazi bisab'in wa 20 darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri, dengan kelebihannya digandakan pahala sebanyak 27 ataupun 25. Dah dengar saja. Nak banding mana 5 ataupun orang panggil tu dah 5 dengan 170 lebih kurang. Dah banding dah gitu, dah comel otak kita tu nak banding Allah. Nak pilih. Tak pilih dah. Kalau kiranya inna akramakum tu mencarilah kemuliaan takwa tersebut untuk diri masing-masing. Cumanya kamu kena ingat di sana Allah juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh walakin kazzabu. Tadi walakin kazzabu. Baik, kita baca. Maksudnya, jika sekiranya penduduk kampung ataupun negeri pun beriman dan bertakwa, akan dibukakan pintu keberkatan di langit dan di bumi pun. Ini kelebihan. Iaitu ketakwaan itu semestinya dilaksanakan oleh setiap individu pun. Setiap lapisan manusia pun, laki puang, maknanya begitulah keadaannya. Tidak terkecuali. Di sana mesti dilaksanakan secara menyeluruh di semua peringkat. Tidak boleh membiarkan perkara
itu begitu sahaja. Malaikat mesti mencari ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan sebut selepas tu walakin kazzabu fa akhadna bima kanu yaksibu. Kami kemudian menyeksa mereka kerana membohongi perkara tersebut. Ni antaranya Tok Khotib duk baca semua tiap-tiap kali Jumaat. Tu pun tiap-tiap kali Jumaat Tok Khotib baca tu baca kata tadi betul dah. Awak nah tiap-tiap hari orang bazar mari. Ni surah badai. Tak mari juga. Hari Jumaat jangan awak kelong gitu. Tuan panggil Jumaat. Wajib dia lah kiau pada. Wajib pergi sembahyang Jumaat juga. Sejik. Pagi tu sebab kita diulang-ulang tu. Apabila disebut Alhamdulillahirabbil alamin itu antaranya banyak masalah yang boleh diselesaikan. Sebab dengan alhamdulillah tu saja apabila disebut iaitu semuanya segala kepujian itu kembali kepada Allah, iaitu setiap perkara yang telah ditentukan oleh Allah semua sekali. Tak kira lah kecil besar pun, semua sekali milik Allah. Allah yang tentukan semuanya. Kita konon tak apa comel. Nak gendoh nak tinggi mana. La ilaha illallah. Allah buat dah comel dah. Cukup dah. Dengan perbezaan yang telah Allah perlihatkan kepada kita. Dengan keadaan ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang setengah miskin, setengah kaya, maknanya sederhana. Begitu keadaan. Bila kitanya disebut perkataan itu secara berulang-ulang. Sebab di sana pun antara ayatnya yang boleh menyelesaikan juga masalahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah mentaklifkan sesuatu perkara itu melainkan memang mampu dilaksanakan oleh orang tersebut. Allah mentaklifkan kita macam-macam. Jadi cikgu dah lagu mana ni cikgu? Taklifkan kita jadi apa? Gawa apa semua sekali. Jadi anak, jadi ayah, semua sekali. Sakit pun macam-macam penyakit. Ni keadaan. Apabila dibacakan ayat tersebut, maknanya keadaan kita yang mampu ini, di mana perkara yang dilakukan oleh kita seperti ibadah. Tengoklah ibadah. Pagi bangun sembahyang subuh dulu. Iaitu setiap ibadah yang kita lakukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah menepati fitrah kejadian manusia itu sendiri. Awak subuh zuhur berhenti dulu. Asar pun berhenti juga. Garik gitu juga. Tak ada orang nak main garik itu siapa malang main bola pun petang habis garik wabah pun sambung pula malang. Ada perlu jeruk nak mandi apa. Mayang dulu begitu juga. Dengan amalan yang lain. Cuma setiap amalan itu kita sebut dah. Kalau tak sebut pun maknanya ada dua perkara. Apabila kita membicarakan konsepnya dalam ibadah. Sebab ibadah ni yang pertama jenis dia khusus. Hak khusus. Supaya kitanya diterima oleh Allah. Sebab ada di sana tu Nabi sebut. Ajaban li amril mu'minin li'annal amra kullahu khair. Sangat takjub bagi setiap orang beriman yang mana semua perkara itu baik bagi dia. Kita bangun pagi betul, bangun pagi. Sebab Tuhan sebut bangun pagi subuh dulu, lepas ada subuh dah ingat dah kita. Tuhan kabodoh aqimis solata li zikri. Mu kena semayang juga untuk mengingatkan aku. Kadang-kadang kita betul dah baca semayang, dia ingat Tuhan lepas tu. Awak ni kalau pakai baju dah ingat lagi baca bismillah. Berlatih. Bukan dia boleh panggil bijak lalu. Budak-budak pun ngakak dulu, duk jalan lalu tu baik.
Sebab lama ni kadang-kadang kita pakai baju bismillah, benda kecil je, betul. Tuhan dah terima. Wa may yabtaghil islami dinan. Dulu kita tengok bukan main orang baca tu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Tidak baca ya ni. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah keseluruhannya. Kita bukan main pakai piah, pakai apa, betul lah. Dok. Cuma ni tu kadang-kadang. Aku biasa dah pakai jubah mari. You biasa gitu. Awak biasa mandi mau. Dah saja kau kalau mandi kaki. Tak ada niat. Makan semua. Ingat bismillah. Naik kereta dah baca bismillah. Tak makan betul lah kadang-kadang ingat tu memang baca semua. Begitulah keadaan kita. Semua perkara yang kita lakukan itu jika sebolehnya orang panggil dengan sempurna tahun baru tu adalah di sana sedikit peningkatan untuk kita lah sebagai bekalangnya untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba tingkatkan, ajarkanlah, lazimkanlah dan selalulah, sebab benda-benda itu kadang-kadang perkara yang sama-sama diulang-ulang kepada kita. Tapi kebanyakannya daripada perkara yang diulang, perkara yang selalu kita dengar pun kita dah buat. Sebab itulah disebut kazzabu, walakin kazzabu. Tahu faham. Seperti mana Tuhan sebut ayat yang ke-21 surah Baqarah tu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bagi tuma tu. Sebab ayat yang pertama surah Baqarah tu 5 tu kita duk tahlil mu alif lam mim siapa wa ulaika humul muflihun. Duk tahlil mu. Kemudian dua ayat tu menceritakan tentang orang kafir. Hak bawah tu banyak-banyak tu apa lagak gitu mu no untuk bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah, dibakar terlebih dahulu, dahsyatnya daripada orang kafir pun. Dan mereka kekal selama-lamanya. Palagat lagu tu no awak ni dengan seruan ya ayyuhan nas diceritakan terlebih dahulu sebab mereka tahu awak zaman Nabi Muhammad, Nabi kita 40 tahun hidup. Siapa tak kenal Nabi Muhammad? Digelar Al-Amin. Tapi mereka kebanyakannya tak terima, tak buat. Sebab awak baca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Nabi Muhammad terpaksa berhijrah ke Taif. Ingat orang Taif comellah siapa gegar aras dah lutut orang panggil siapa ketumit dah buat nyanyi ke Nabi siapa berhijrah pula lari daripada terpaksa Mekah di orang panggil Madinah bagi tuma manusia tak embuh tu dan waladhdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dia dah tahu mereka buat mana-mana buat bijak. Ayuh aku diulang-ulang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita jangan jadi lagu tu sebab ya ayyuhan nasu bududu, wahai manusia sembahlah Allah. Awak cari dalam Quran ya ayyuhallazina amanu ada. Ya ayyuhan nas ada. Ya ayyuhal muslimun tak ada. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Banyak Ya ayyuhan nas ada, banyak kau. Ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhallazina aslamu ada. Wahai orang Islam, wahai orang yang masuk Islam ada. Ni pasal apa pala lagu temu no? Sebab orang Islam ni kadang-kadang disebut tu ya ayyuhallazi ya ayyuhan nas tu, maksudnya kalau kita tengok orang panggil secara umum pelik lagu mana? Wahai manusia nak baca Quran. Kau yang tak beriman nak baca Quran. Tak munasabah. Pasal apa kita Quran gitu juga. Tuhan kata gitu dalam Quran. Sebab manusia tadilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia memang kena beriman. Sebab dalam Quran Tuhan tentu dah bila zuriat Nabi Adam tu Nabi panggil, Tuhan panggil
Alastu bi rabbikum, Tuhan kata, adakah aku ni Tuhan? Bala syahidna. Semua zuriat anak Adam mengakui ketuhanan Allah, mereka sembah Allah. Sebab ni dibangkit dalam Al-Quran supaya kat gigi siapa nu di akhirat tak ada dah manusia yang nak mempertikaikan Allah. Ni disebut dalam Quran begitu. Sebab manusia asalnya memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebut manusia tu, begitulah kedudukannya. Cuma Quran siapa kita yang baca, bukan dia yang baca. Jadi termasuk juga bila disebut ya ayuhan nas, itu setelah Allah ceritakan 3 golongan manusia yang ada tamu ke bumi ni, gitulah kadang. Orang-orang tu termasuk juga kita. Wahai manusia, kita orang Islam ada tak buat. Tak laksanakan. No, masuk tanah barang-barang ikut kanan kiri dah. Biasa je, tapi awak ingat. Bila kita lebih kurang gitu, macam kau nak tidur kau. Bila tidur, dia baca doa. Setan mari ikat lalu. Awak saat je nah, tak ingat Tuhan. Mari dah dia koring. Setiap orang ada koring. Jangan awak. Sebab kita, gitulah keadaannya. Moga-moga kita diberi orang panggil. Sebab selagi tu, kalau kita nak bayarnya, ya ayuhan nas diberi kekuatan. Ya ayuhan nas tu artinya, wahai manusia, masuklah sembahlah Allah, artinya kewajipan kita orang Islam. Kewajipan macam mana? Balighu anni walau ayat antaranya. Sampaikan juga daripadaku satu ayat. Liyuballighu syahid al-ghaib. Iaitu sampaikan juga orang yang mendengar kepada orang yang tidak mendengar. Bila keadaan ni tidak ada di kalangan kita sesama umat Islam untuk memahami Islam sebagaimana yang sepatutnya, maka tidak akan ada di sana penyelesaian yang boleh menyatukan umat Islam. Awak semayang ni adalah juga penyatuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap daripada ibadah memang untuk menyatukan manusia bertemu dengan Allah. Siapa kesuk awak pergi Mekah, semua umat manusia Islam dah ke, tak kira lah agama mana pun, firqah mana-mana pun, puak mana-mana pun, datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita apabila kita ni berada di tahun 2020 ni. Dulu kata 2020 gitu, tapi tak apalah, kita ni meningkatkan lagi orang panggil keupayaan kita lah sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik itu dari Allah, apa yang kurang itu sama-sama lah kita baiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.